Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut adalah keputusan semasa Liga Perdana Inggeris dan juga beberapa liga ternama di Eropah. Liga Perdana Inggeris, Aston Villa belasah pasukan Brighton 6-1. Arsenal menang mudah 4-0 ke atas pasukan Bournemouth. Pasukan Luton raih kemenangan pertama mereka selepas menang 2-1 ke atas pasukan Everton. Manchester United meletakkan fokus 100% kepada Carabao Cup, tewas 1-0 kepada pasukan Crystal Palace. Newcastle tewaskan pasukan Burnley 2-0. West Ham mudah tewaskan pasukan Sheffield United 2-0. Manchester City tewas mengejut 2-1 kepada pasukan Wolves. Liverpool yang bermain dengan 9 orang terpaksa aku dengan Spurs 2-1. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Di La Liga, Barcelona tewaskan pasukan Sevilla 1-0. Real Madrid menang mudah 3-0 ke atas pasukan Girona. Real Sociedad tewaskan pasukan Athletic Club 3-0. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Di Bundesliga, Dortmund menang 3-1 ke atas pasukan Hoffenheim. Leverkusen mudah tewaskan pasukan Mainz 3-0. Bayern bangkit daripada ketinggalan untuk seri 2-2 dengan pasukan Leipzig. Dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Serie A Itali, Napoli tak ada masalah untuk tundukkan pasukan Lecce 4-0. Milan teruskan retak cemerlang dengan menang 2-0 ke atas pasukan Lazio. Inter belasah pasukan Salernitana 4-0. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Kita singgah dulu perkembangan bola sepak tempatan. Kedah menang tipis, Pahang pula comeback. Pasukan Kedah yang turun menantang pasukan KL City di tempat lawan pada malam tadi dilihat bergelut untuk meneruskan pasukan tersebut apabila terpaksa menanti sehingga ke minit 47. Pada separuh masa pertama untuk Ifedayo meletakkan mereka di depan. Jaringan tersebut kekal sehingga WC penamat. Kemenangan ini sangat penting kerana pasukan Kedah sedang mengekori rapat pasukan Selangor untuk mendapatkan slot ke Asia. Dalam satu lagi perlawanan, pasukan Seri Pahang yang mendahului terlebih dahulu dengan jaringan berundur dikejutkan dengan 2 gol pantas oleh pasukan Cochin City melalui jaringan Harry Kane pada minit ke-16 dan Kamara pada minit ke-25. Namun sebelum babak pertama tamat, Seri Pahang berjaya menyamakan kedudukan dengan jaringan Rousseff. Rafael Silva ternyata menjadi hero dalam perlawanan ini apabila berjaya menjadikan gol pada minit ke-62 untuk memastikan kemenangan pasukan Seri Pahang dalam perlawanan ini. Pasukan Pahang kini berada di tangga keempat Liga Super, manakala pasukan Cochin City kekal menjadi pasukan tercorok Liga Super dengan kutipan hanya 7 mata sahaja. Seorang lagi pemain bintang akan sertai pasukan JDT. Selepas mengesahkan kejuaraan Liga, JDT terus mengukuhkan lagi pasukan mereka apabila ada rumor kuat mengatakan yang mereka akan mendatangkan seorang midfield daripada kelab Argentina iaitu San Lorenzo. Pemain tersebut bernama Jalil Elias dan memiliki tanda harga 2.8 juta euro. Kedatangan pemain yang baru berusia 27 tahun tersebut sudah pasti akan menaikkan level pasukan JDT yang sudah diketahui berada dalam level tersendirinya pada musim ini. Dan TNJ seolah-olah melakukan amaran kepada semua pencabar dalam Liga Super yang JDT akan tampil dengan lebih kuat pada musim hadapan. Dan kata-kata itu bukanlah ting kosong kerana belum lagi musim berakhir, JDT sudah melangkah ke depan berbanding pasukan lain. Kita ke perkembangan bola sepak antarabangsa. Keputusan kontroversi referi cemari kekalahan Liverpool ke atas pasukan Spurs. Dalam satu perlawanan yang berdebarkan pada awal pagi tadi, Spurs berjaya tundukkan pasukan Liverpool dengan jaringan tipis 2-1. Hasil jaringan sendiri mati pada penghujung perlawanan. Namun perlawanan ini dicemari dengan beberapa keputusan jelas kontroversi daripada referi perlawanan iaitu Simon Hooper. Ada beberapa keputusan yang perlu dipertanyakan. Contohnya seperti kad kuning pertama Jota dan yang paling kontroversi iaitu gol Diaz dibatalkan. Spurs yang berkelebihan bermain dengan 11 orang apabila Liverpool terpaksa bermain dengan 10 orang sahaja. Berjaya di hadapan pada minit ke-36 melalui jaringan Son Heung-min. Liverpool berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-49 dengan jaringan Cody Gakpo untuk tamatkan separuh masa pertama dengan 1 sama. Babak kedua, asalkan bertali arus, Spurs berjaya dipatahkan oleh tembok takhir mereka iaitu Alisson. Sekali lagi Liverpool diterpa nasib malang apabila Jota yang baru masuk dikenakan kad kuning kedua membuatkan Liverpool terpaksa bermain dengan 9 pemain. Ketika perlawanan seakan-akan berakhir dengan keputusan seri, Joel Matip pula tertampar bola ke gawang sendiri untuk berikan 3 mata penuh kepada pasukan Spurs, menutup malam yang penuh malang untuk pasukan Liverpool.
PJ Mall minta maaf kepada pasukan Liverpool. PJ Mall ataupun nama mereka Professional Game Match Official Limited mengemukakan permohonan maaf kepada pasukan Liverpool atas alasan kesilapan manusia. Sebenarnya gol tersebut disahkan gol oleh VAR teknikal, namun disebabkan kesilapan memberitahu pengadil di dalam padang. Referee di dalam padang membuat kesimpulan dan gol tersebut memang offside. Mereka sendiri mengakui yang hal tersebut adalah kesilapan mereka sendiri. Namun keputusan tersebut tidak dapat ditarik balik. Sejurus Spurs mengambil sepakan percuma. Ini bukan kali pertama PJ Mall membuat kesilapan seperti ini. Keputusan seperti ini sudah pastinya akan memberikan impak kepada perjalanan liga dan kepada pasukan yang terkena impak tersebut. Dua Manchester terciduk. Kali ini bukan satu, tetapi dua tim Manchester terciduk dalam perlawanan pada minggu ini. Manchester United yang bermain di tempat sendiri gagal menggunakan kelebihan tersebut apabila tewas 1-0 hasil jaringan Joachim Anderson. Kekurangan intensiti dan juga kesefahaman antara pemain membuatkan serangan Manchester United sangat mudah dipatahkan oleh pasukan Crystal Palace. Manchester United berpeluang untuk menyamakan kedudukan, tetapi kelibat Sam Johnstone menjadi penghalang dalam perlawanan ini. Dan perlawanan tamat dengan 1-0 dan United telah pun tewas 4 kali dalam 7 perlawanan pertama mereka. Dalam satu lagi perlawanan, pasukan City yang turun hadapi pasukan Wolves di tempat lawan terlihat sangat sulit untuk tewaskan pasukan Wolves apabila ketinggalan seawal minit ke-13 melalui gol sendiri Ruben Dias. City berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-58 melalui gol free kick cantik daripada Julian Alvarez. Namun ketiadaan Rodri jelas memberikan impak besar kepada pasukan City apabila mudah dibolosi oleh pasukan Wolves dengan jaringan Hwang Hee-chan pada minit ke-66. Keputusan kekal sehingga tamat perlawanan. City masih kekal di tengah teratas liga, namun akan berdapat tugas berat apabila akan berhadapan dengan pasukan Arsenal di Emirates pada perlawanan seterusnya. Ini adalah permulaan terburuk Manchester United sejak 1989. Selepas merekodkan 4 kekalahan dalam hanya 7 perlawanan pertama, United telah mencatatkan rekod buruk di mana ia adalah permulaan terburuk sejak 1989 lagi. Ketika itu, Sir Alex Ferguson dipaksa untuk melepaskan jawatan oleh fans kerana permulaan buruk seperti itu. Ketika ini, belum ada tanda-tanda Ten Hag akan dipecat. Malah kelab bersedia untuk menawarkan kontrak baru kepadanya dengan syarat dia pulihkan keadaan ini kepada keadaan yang bagus. Ten Hag juga memberikan respon dengan kekalahan ini apabila meminta maaf kepada semua fan yang kecewa dengan kekalahan tersebut. United seterusnya akan berdepan dengan pasukan Galatasaray dalam Champions League dan seterusnya akan menerima kunjungan Brentford di Old Trafford. Real Madrid mudah baham Girona untuk rampas tempat pertama. Pertemuan antara pasukan Madrid dan juga Girona sangat penting kerana kedua-dua pasukan ingin mengekalkan momentum cantik mereka dalam La Liga. Girona bermain di tempat sendiri gagal memanfaatkan kelebihan apabila terpaksa aku dengan kekalahan pertama mereka pada musim ini dengan keputusan 3-0 kepada pasukan Real Madrid. Real Madrid tidak mempunyai masalah untuk mendahului apabila mendahului dengan 2 gol pantas. Jaringan Joselu dan juga Tchouaméni pada minit ke-17 dan juga 21. Bermula pada babak kedua, pasukan Girona terus mengadakan asakan untuk rapatkan jurang, tetapi disebabkan kelekaan pertahanan mereka dihukum dengan jaringan Jude Bellingham pada menit ke-71. Dengan kemenangan ini, Real Madrid berjaya naik ke tangga teratas liga, memintas pasukan Girona dan juga pasukan Barcelona. 4 gol Lautaro Martinez berjaya hancurkan pasukan Salernitana. Inter Milan berjaya menang 4-0 dalam perlawanan ini. Tetapi perlawanan ini bukanlah semudah yang kita jangka. Pasukan Salernitana begitu berdisiplin bertahan di laman mereka sendiri, membuatkan pasukan Inter sukar untuk mencari gol. Lautaro Martinez yang masuk menggantikan Alexis Sanchez pada minit ke-55 berjaya memberikan impak segera apabila menjadikan gol pertama Inter selang 6 minit kemudian. Tidak berhenti di situ, Lautaro Martinez terus mengganas apabila menjudahkan hantaran Nicolo Barella untuk meletakkan Inter selesa di hadapan. Lautaro Martinez melengkapkan hat-tricknya dengan jaringan pada menit ke-85 melalui sepakan penalti dan seterusnya melengkapkan malang gemilang peribadinya dengan jaringan pada minit ke-89 sekaligus membuatkan dia menjaringkan 4 gol dalam tempoh hanya 23 minit. Inter kini berjaya mengukuhkan kedudukan teratas liga dengan hanya perbezaan jaringan bersama pasukan AC Milan. Bayern comeback dengan pasukan Leipzig. Bayern yang datang ke kubu pasukan Leipzig jelas kesulitan dalam perlawanan ini apabila terpaksa mengejar daripada belakang selepas ketinggalan 2-0 pada babak pertama. Luis Openda ternyata menjadi duri dalam daging apabila berjaya menjadikan gol dan juga 1 assist kepada Castello Luqueba untuk meletakkan Leipzig selesa di depan. Separuh masa kedua, Bayern membuat beberapa pertukaran dan memulakan asakan bertali arus kepada kubu pasukan Leipzig dan hasilnya, kesilapan Mohamed Simakan membuat foul dalam kotak penalti, memberikan penalti kepada pasukan Bayern dan disudahkan dengan tenang oleh Harry Kane. Minit ke-70, Sané berjaya menyamakan kedudukan untuk pasukan Bayern. Pasukan Bayern dan juga pasukan Leipzig saling berbalas serangan untuk mencari gol selepas itu. Tapi sayang, keputusan kekal sehingga tamat perlawanan. Presiden pasukan PSG berkeras tidak akan lepaskan Mbappe.
Seperti diketahui, kontrak Mbappe akan tamat pada penghujung musim ini apabila dia enggan untuk extend option setahun lagi. Mbappe sudah berkali-kali menyatakan yang dia tidak akan menyambung kontrak lagi. Tetapi Nasser Al-Khelaifi tetap memberikan bayangan yang Mbappe akan terus kekal di PSG sekurang-kurangnya untuk semusim sahaja lagi. Mathis de Ligt akan dijual. Mathis de Ligt sudah jelas tidak gembira dengan peranannya yang terhad di pasukan Bayern Munich selepas kehadiran pemain seperti Kim Min-jae. Dan kini dikatakan pasukan Barcelona bersedia untuk mendapatkannya secara pinjaman. Manchester United bersedia untuk cuci gudang. Manchester United bersedia untuk melepaskan 4 pemain utama mereka sebagai dana untuk mendapatkan beberapa pemain baru di bahagian pertahanan. 4 pemain akan dijual adalah Jadon Sancho, Anthony Martial, Harry Maguire dan juga Scott McTominay. 3 pemain yang menjadi sasaran utama pasukan Manchester United adalah Jean-Claude Todibo, Antonio Silva dan juga Edmond Tapsoba. Chelsea bersedia untuk dapatkan Victor Osimhen. Mengetahui situasi yang tidak bagus Osimhen dengan pasukan Napoli, Chelsea akan bertindak untuk mendapatkannya seawal Januari depan. Namun Chelsea terpaksa menjual terlebih dahulu beberapa pemain mereka sebelum mampu untuk membeli Osimhen. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.